Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bil khair, rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrij mukhrija sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saudara pengusi, baik saudara-saudara tuan dan perempuan yang rahmati Allah, pada pagi ini kita sambung saja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai. Terjemahannya, aku mulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ataupun setengah-setengah terjemahan menyebut dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Maha dengan amat ini kadang-kadang ada perbezaan dalam bahasa Melayu. Maha dalam bahasa Sanskrit, ya, Maha itu dalam bahasa Sanskrit maknanya suatu sifat yang paling tinggi. Dengan demikian manusia tidak layak menggunakan perkataan Maha. Tetapi saya tidak hendak panjang lebar dan Maha, akan panjang pula jadinya. Dengan demikian tuan-tuan tidak perlulah tahu apa dia Maha-Maha. Walau bagaimanapun kita pakai duli yang Maha Mulia. Duli itu artinya ialah abuk. Duli itu yang Maha Mulia maknanya Allah Ta'ala, ya, yang Maha Mulia. Manusia tidak boleh menyebut Maha Mulia, tapi boleh menyebut yang duli yang Maha Mulia. Duli itu maknanya abuk kepada Tuhan. Maka Allah itu yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasihani, yang Maha Agung dan sebagainya. Manusia tidak boleh menggunakan kata Maha itu. Jadi sini kita balik-balik dengan nama Allah. Abda'u bismillah. Aku mulai. Artinya apa sahaja kerja yang aku buat, aku mulai dengan perkataan Allah. Dengan perkataan Allah, dengan nama Allah. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dulu apa sahaja pekerjaan kita buat, kita mulai dengan Bismillah. Kalau Alhamdulillah Fatihah itu kita baca sehari 17 kali, kalau rajin sembahyang fardu saja. Kalau tak rajin sembahyang sunat, kita baca Bismillah 17 kali. Kalau rajin sembahyang fardu sunat pula, menyebabkan kita baca Fatihah berkali-kali. Kalau Fatihah itu kita baca sebanyak 17 kali, Bismillah itu lebih-lebih lagi. Dalam semua hal, makan kita baca Bismillah, minum kita baca Bismillah, keluar rumah baca Bismillah. Hanya sedikit, kalau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Naik kereta, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi yaghfurur rahim. Dan kita juga digalakkan membaca pagi-pagi 3 kali, petang-petang 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari.
supaya terelak dari bala bencana pada hari berkenaan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Juga kita baca kalau sekiranya ke tempat kedai-kedai makan atau tempat yang diragukan ataupun yang tidak diragukan, kita baca juga Bismillahilladzi la yadur sampai habis, untuk mengelakkan dari terkena racun, santau atau sebagainya. Ayat ini dibaca sebelum makan. Maka sebelum terbit matahari pun dibaca, selepas sebelum terbenam matahari pun kita baca. Kita baca bismillah dalam banyak hal. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi kata, tiap kerja yang baik-baik, kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka hilanglah keberkatannya. Saya kan kalau sudah makan baru teringat, kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau sudah habis baru ingat, tak payahlah baca, dah selesai makan. Kemudian kita lihat pula perkataan awal, bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Nama Allah ini ada 99 yang biasa dihafal orang. Nabi pun berkata, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah itu ada 99 nama. Barang siapa yang menghitung, yang menghafalnya, maka ia akan masuk syurga. Tetapi perlu dinyatakan di sini bahawa bukan dihafal semata-mata. Kalau menghafal saja boleh masuk syurga, banyak tip-tip masuk syurga. Yang penting ialah memahami isi al-asma'ul husna dan menghayati. Umpamanya dikatakan Allah itu maha berkuasa, apa kita pun sikap? Kita tahu Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki. Nak faham itu payah. Bukan faham payah, menghayatinya. Banyak orang-orang kita hafal Ar-Razzaq itu, memberi rezeki Allah Ta'ala, bukan manusia. Tetapi mengapa mereka itu takut kepada manusia? Bimbang kalau gajinya dipotong, dia dibuang kerja dan sebagainya. Dia lupa rezeki itu kan Allah Ta'ala punya. Itu yang banyak orang tak faham. Banyak ulama-ulama kita takut nak mengeluarkan hukum, takut gaji tak naik. Itu sebenarnya bukan boleh masuk surga menghafal. Itu kena ingat tu, sudah faham betul. Umpamanya hari dua lepas orang bertanya mengenai, ada bisikan mengatakan ada seorang penyanyi minta jangan teruskan memutar lagunya kerana ia terseksa dalam kubur. Ditanya tentang agama ni, semua tak nak jawab. Banyak institusi Islam di Malaysia ditanya oleh pemberita, dia tak jawab. Akhirnya ditanya saya jawab. Bukan payah nak jawab benda tu. Pemberita, Ustaz, adalah Ustaz ada. Asal? Kalau Ustaz tak jawab, adalah kita. Kami, dia pemberita nak tanya hukum. Semua orang ni tak jawab, pejabat ini tak jawab, semua pejabat tak jawab. Ini pasal takut rezeki terputus. Nampak tak? Mana Ar-Razzaq itu tak faham. Itu nak faham, bukan hafal. Di mana-mana pergi pun orang hafal. Saya tengok sebelum saya jalan lambat sama, semua orang. Ya mama, nas'aluka ya man melaju siapa yang boleh. Perempuan pun baca, lelaki pun baca.
Konon-kononnya faham sangat dalam surga ni. Kenapa ni? Bukan. Ingat surga boleh beli 2-3 sen ke? Ingat. Al-Qadir kan maha berkuasa. Boleh angkat orang, boleh turunkan orang. Apa nak bimbang? Apa nak takut? Allah ajar kan? Itu nak faham itu yang payah. Tapi saya mana nak cakap panjang dalam bab ni. Jadi tak dia mengaji, jadi ceramah dia. Jadi ini, tapi akan sampai juga masa ni, saya akan terangkan satu persatu. Al-Asmaul Husna itu satu dari Allahul Nasul Qiyaman Allah Al-Malikul Qudus Al-Malik Al-Qudus Al-Mu'min, semua saya akan terangkan satu-satu. Saya terangkan satu dan khasiat dia. Umpamanya kalau orang itu berpenyakit tak sembuh-sembuh, maka naklah ia baca Ya Azim itu 1020 kali satu hari. Ya Azim 1020 kali satu hari selama 7 hari. Contoh satu, berikan keterangan kemudian. Pasal bismillah ni mungkin makan masa yang lama sikit. Mungkin makan 2-3 kali sama, habis. Tak habis, sambung tahun depan ni. Dengan nama Allah. Jadi nama Allah ini katanya ada 99. Ada pendapat mengatakan lebih daripada itu. Contohnya Al-Hanan, Al-Mannan. Itu tak ada dalam Al-Asmaul Husna tu. Al-Mun'im, Asy-Syafi umpamanya. Al-Fard, Ar-Rabb umpamanya. Kemudian Al-Mughith, Al-Nasir, Al-Kafi, Al-Mubin, Al-Munir, Al-Qaim, Al-Jamil, As-Sadiq, Dhul Fadli, Al-Fatir, Al-Syakir. Ada 22 nama-nama Tuhan. Jadi termasuk Al-Khallaq, Al-Kafil dan sebagainya. Yang kita hafal 99. Itu sebabnya dia kata kita nak berdoa, kita melalui nama-nama Allah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alu lima yurid. Wahai Allah Tuhan yang maha kaya. Dan ya Mughni, bukan dia kaya, boleh mengayakan orang. Dah lah Allah Ta'ala memang kaya dah. Orang lain pun boleh kaya. Kita kaya pula, boleh miskinkan orang. Itu kelebihan kita pula. Disapu sini, kena habis dia orang. Ya Mubdi'u ya Mu'id, Tuhan yang mulakan dan mengujungkan. Orang yang meniaga nak start buka kedai baca Ya Mubdi'u, Ya Mubdi'u, Ya Mubdi'u, Ya Mubdi'u. Saya akan terangkan bila, banyak mana. Hantar ini. Jadi kita nak doa, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang al-husna, nama-nama yang canggih-canggih, yang baik-baik, yang elok-elok. Fad'uhu biha, berdoalah kepadanya Allah itu tadi, biha, melalui al-asmaul husna. Itu sebabnya kita kena memperbanyakkan membaca nama-nama Allah. Dan pagi-pagi ada riwayat mengatakan, ingat kita Asif bin Burkhiyah, ingat siapa agak tu? Asif bin Burkhiyah ialah seorang penulis di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Memang orangnya berilmu. Asif bin Burkhiyah. Apabila Nabi Allah Sulaiman mengarahkan jin Ifrit untuk mengangkat istana Balqis, dia sanggup dan dia pun bersetuju, tetapi pagi angkat, petang baru sampai. Ataupun disebut ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman,
saya sanggup mengangkat istana Balqis itu sebelum tuanku bangun dari tempat duduk tuanku. Maksud bangun tempat duduk itu bukan duduk bangun, bukan itu maksudnya. Maknanya pagi-pagi dia bertemu dengan rakyat, duduk lagi suruh duduk. Petang garang baru dia bangun. Jangan salah tak faham. Ingat dia duduk bangun bukan. Maknanya Nabi Sulaiman bertemu rakyat pagi-pagi datang. Petang garang baru selesai. Maknanya mungkin makan 5-6 jam. Tetapi Asif bin Burkhiyah boleh angkat sekelip mata ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarhuk. Saya boleh angkat istana itu sebelum terkelip mata tuanku. Kelip mata maknanya Asif bin Burkhiyah ini boleh angkat istana itu sekelip mata. Itu kelebihan dia. Jadi maknanya di sini kita lihat bahawa bagaimana mereka ini boleh buat. Nabi Sulaiman itu mempunyai mukjizat dan mengetahui nama-nama Tuhan Al-A'zam itu. Nabi Sulaiman. Kemudian kita lihat pula Nabi pernah menjelaskan katanya, barang siapa ada masalah, risau, tak sentuh hala hidup ni, duka cita macam-macam, hendaklah ia membaca Allahumma inni abduka wa ibnu abdika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk. Allahumma, lupa pula ya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaitaha nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi ilmi al-ghaib an taj'al Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura basari wa dhahaba hammi wa ghammi. Kalau dibaca doa ini, maka segala duka cita, kerisauan akan hilang. Maksud ayat ini, Allahumma inni abduka, ya Allah, ya Tuhan kami, aku ni hamba-Mu, wa ibnu abdika, dan anak kepada hamba-Mu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di dalam kekuasaan. Maknanya kita ni di bawah kekuasaan Allah. Antum nasiyati ni ubun-ubun. Madin fi hukmuk, berlalulah hukumanmu, dah siap dah hukuman tu. Wa adlun fi qada'uk, dan hukumanmu terlalu adil. As'aluka, aku mohon kepadamu, bikulli ismin huwa lak, melalui tiap-tiap namamu, melalui nama-namamu itu, samaita nafsak, yang telah engkau berikan nama itu pada dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan pada kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau telah engkau ajarkan nama-nama itu pada salah seorang daripada makhlukmu, au ta'sarta bihi indak fi ilmi al-ghaib indak, atau engkau simpankan dalam ilmumu, dalam ilmu ghaib di sisimu. Itu ilmu yang tak tahu tu, nama-nama yang tersimpan. Anta ja'al al-Qur'an al-azim rabi'a qalbi,
semoga engkau jadikan Al-Quran yang agung itu sebagai bunga hatiku, wa nura basari, dan cahaya penglihatanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan risau dan duka citaku. Dia. Allah akan hilangkan. Boleh hafal? Beli kaset boleh dapat. Nanti akan datang, saya tuliskan, saya beri seorang satu, InsyaAllah. Akan datang lah. Lepas ni kan saya tulis. Minggu depan akan datang kita beli. Kalau saya ingat lah. Tak ingat, tahun depan lah. Gitu. Di situ as'alka bikulli ismin, aku mohon kepadamu dengan tiap-tiap nama. Huwa, nama itu namamu. Huwalah samaita bi nafsak, yang kau beri nama itu pada dirimu. Maknanya kita melalui nama-nama Allah. Sebab kita ni kalau nak minta supaya murah rezeki, baca Ya Fattah, Ya Wahhab. Ya Fattah, Ya Wahhab. Tapi kena beritahu suami lah. Bagi Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Ni Fattah mana ni? Nama tuan ada al, ada al. Kita ni pakai Fattah je. Habis. Kemudian perlu diingat, nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, nama Allah Taala ni sesuai dengan sifatnya. Sesuai dengan sifat Allah Taala itu. Kalau Allah Taala tu Al-Khallaq, Al-Khaliq, memang Allah pencipta. Kalau Allah Taala itu Al-Qadir, Maha berkuasa, memang ia berkuasa. Al-Hamid, yang Maha terpuji, memang Allah Taala terpuji. Al-Karim, Allah Maha pemurah, memang pemurah. Diberinya saja siapa yang minta. Tetapi nama kita ni kadang-kadang tak sesuai dengan sifat ini. Namanya Abdul Jawad, hamba Tuhan yang sangat-sangat pemurah. Tetapi dia kedekut nak mampus. Gitu. Kan tak sama. Itu dengan nama Allah. Jadi kita ni menyebut dengan nama Allah. Mahal tu. Contoh ni gini, mudah yang nak buat contoh. Tuan-tuan pergi ke Pulau Pinang. Pergi Pulau Pinang ni ke mana? Pulau Pinang apa hal? Ada orang kahwin. Pergilah kena kahwin tu, naik kapal terbang. Tambang 300 lebih. Tambah sana makan nasi pinggan lagi. Kita pun balik ke Kuala Lumpur. Kalau makan di Kuala Lumpur RM300 je, berapa pinggan dapat tu? 30 pinggan boleh makan. Kemudian sepinggan dia. Dan balik kita dengan makan sepinggan, tambang 300. Logik tu? Tak logik? Pergi juga ke? Dia jauh tu. Kawan punya pasal. Kawan punya pasal. Kadang-kadang di Sarawak pun menjemput juga. Kita pergi juga tu. Tu 1,000 tambahnya. Makan setengah pinggan. Sampai lauk pula habis. Keluar masa, dah maaf nasib habis. Dili pula terbang itu. Canai yang kat lauk kat ada, gula je buah. Macam mengapa begini? Pasal kawan pasal mak. Ada kawan saya balik di Australia. Saya balik ni, ada orang kahwin di sini, dia kata. Tu balik juga. Balik kawan. Berapa tambah? Makan nasi sepinggan. Tapi kawan punya pasal. Disebabkan kawan ni, saya baliklah. Begitu. Begitulah. Kita apa yang nak kita buat kerana atas nama Allah, maka kita buat. Kata kawan, kita minum ni, Allah Ta'ala suruh minum, kita minumlah. Atas nama Allah Ta'ala. Tidur ni, Allah Ta'ala suruh tidur. Bekerja ni, oleh kerana Allah Ta'ala suruh kerja, saya kerja tidaklah. Macam orang tanya, kenapa awak tak makan babi? Kan
babi kan sedap. Dia panggang boleh tahan rasanya. Kenapa tak makan? Allah Ta'ala kata suruh makan. Itu lagi. Saya berkenan dengan pendapat Profesor Najib Al-Abbas. Dia kata kalau orang kafir tanya, mengapa awak tidak makan babi? Islam kata haram, haramlah. Kan bagus itu soal, bagus tak bagus itu soalan yang kedua. Yang penting Allah Ta'ala larang makan. Itu masalah. Jangan dicari-cari lagi dia punya hikmat. Memanglah. Kita nak menyedapkan cerita, dikaji-kaji. Mengapa? Kata ahli-ahli sains, ahli-ahli kimia mengatakan bahawa dalam daging babi itu ada ulat-ulat. Kalau dipanaskan dalam air yang panasnya 100 darjah sentigrade, maka ulat itu tidak mati. Kalau orang kata nanti akan datang panda pula orang matikan ulat, tak? Boleh makan atau tidak? Itu dikaji-kaji. Itu hanya sebagai untuk nak dari segi ilmiah saja. Hakikat tak tahu. Ada katanya bila makan babi itu cemburu pun sudah tidak ada lagi. Pasal babi itu tidak ada cemburu. Orang yang makan babi itu maka mempertahanlah kebabiannya itu. Maka itulah dia. Apa namanya tadi? Dengan nama Allah tadi. Kemudian kita lihatnya bahawa Ar-Rahman, Bismillah, dengan nama Allah. Perkataan Allah itu tersebut dalam Al-Quran sebanyak 2696 kali. 2696 kali perkataan Allah itu disebut dalam Al-Quran. Maka perkataan Allah itu disebut lafzul jalalah. Disebut lafzul jalalah. Lafaz yang paling agung. Itu sebabnya disebut dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah. Perkataan Allah itu boleh menenangkan hati dan pikiran. Maka dalam sembahyang disebut perkataan Allah itu beberapa kali. Dimulainya Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbaru kabira ahlan. Walhamdulillahi katsira ahlan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan lagi sebut a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Kemudian baca surah bismillah lagi. Kemudian Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lagi. Kemudian ujung lagi assalamualaikum warahmatullah. Dimulainya Allah, tutup dengan Allah. Habis doa wa akhir da'wahum alhamdulillah. Kan Allah. Dan kita kalau dah mati pun akhir Allah. Tak payah sebut la ilaha illallah. Kalau orang itu sudah hampir-hampir habis, nak cabut dah nyawanya, Allah cukup. Jangan diajar la ilaha illallah. Orang tu orang itu sudah alam lain. Di antara dua alam dah. Alam yang nyata dan alam barzakh dah sampai dah. Dah sampai sempadan. Kalau kita nak ke Singapura dah nampak tambak Johor. Dah sampai kita Singapura tu. Belum sampai lagi tu. Dah sampai dah ni. Kan belum sampai dah Singapura tu. Kalau tidur kan gerak semua dah. Bangun. Dah sampai dah ni. Belum sampai lagi. Baru sampai tambak. Maka diajari Allah itu. Dan saya pesankan kalau orang sedang koma, tak sedar apa yang nak dibuat, kita bacakan Yasin juga. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surah Yasin kepada orang yang tak mati di antara kamu. Selang-selang baca Yasin kita berhenti,
ditalkinkan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Berhenti. La ilaha illallah. Orang tu kan tak sedar. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzir qawman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. La ilaha illallah. Begitulah selanjutnya. Bacalah Yasin dengan keadaan tenang-tenang. Kalau tidak mau mati juga, bertenang dulu. Silap-silap baca, kita pula yang mati. Kena ayah. Jadi arti ini perkataan Allah itulah penghabisan sekali. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Orang yang penghujungnya kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Dengan demikian saya nak pesankan, mengajar orang yang nak mati itu jangan bertalu-talu. Sekali saja Allah dah cukup. Itulah akhir kalamnya. Melainkan ia bercakap hal ehwal dunia selepas itu. Umpamanya kita aja la ilaha illallah, dia la ilaha illallah, diam. Kalau ditanyanya pula buku bank aku mana, orang yang mati ni duit nak juga. Tu nak pergi hospital tu. Ni kan tengok orang mati tu. Nak makan tak ada. Nak minum tak ada. Anggur tak boleh. Sepati tak boleh, ayam tak boleh, esok tak boleh. Nak makan Kentucky Fried Chicken tak layak. Nak duit bangah, letaklah buah tilam tu. Nak dia duit. Nak mampus lah tu. Perkataan Allah itu dipecah bagaimanapun Allah juga. Buang alif dia. Allah alif lam ha. Buang alif. Jadi apa? Jadi lillah. Kan Allah juga. Buang lam, alif lam ha, buang lam. Jadi apa? Jadi ilah. Jadi Tuhan juga. Buang alif lam, dua-dua buang. Tinggal lahu, untuknya. Allah juga. Buang lam tengah. Jadi ada ahli-ahli terkat, dia will maknanya Allah tu. Nah, dia ringkas gitu. Buang alif lam dua-dua ni hu je. Ada ahli terkat hu namanya huwa Allah. Tapi jangan tuan beramal begitu. Saya tak setuju. Jangan balikkan hu. Ada terkat. Saya pergi juga tengok. Saya pergi tengok, bukan saya merang, saya tengok sendiri. Bukan orang cerita. Saya pergi tengok. Dia bukan di sini dada. Kalau orang tak faham tengah malam, lari orang. Walau gimana pun ujungnya Allah lah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dalam Al-Quran disebut 800 kali. Ar-Rahman pun 800, Ar-Rahim pun 800 kali. Sama. Kalau saya huraikan bab Quran Quran ada beberapa perkataan berbeza-beza. Perkataan syaitan, perkataan rasul. Kadang-kadang perkataan yang berlawan ini sama banyak. Bumi dan langit sama banyak. Al-ardu sama banyak Al-Quran. Syaitan wal malaikah sama banyak. Begitu. Perkataan yang berlawanan umumnya dikaji orang sama banyak perkataan itu.
Nanti saya cari kitab saya tu dah mana pula hilang. Al-adlu wa zulmu, adil dan zalim sama je. Ini saya belajar lama tahun 70-an dulu ni. Tak tahu kitab di mana tak. Lupa saya banyak mana perkataan-perkataan. Banyak. Ada yang dia kata ini 300, ini 500, ini 500. Begitu. Dikaji orang gitu. Jadi Ar-Rahman 800 kali, Ar-Rahim 800 kali. Diambil daripada perkataan rahmat. Rahmat. Ar-Rahman Allah ini terlalu luas dan tidak pilih kasih dan tidak pilih bulu. Diberi ni ke semua. Tak kira besar, tak kira kecil, tak kira makhluk, manusia, makhluk menatang, tak kira. Tu Rahman itu meluas. Umpamanya Rahman ini adalah di dunia sahaja. Orang kafir pun dapat makan. Orang Islam pun dapat makan. Orang jahat pun dapat makan. Orang baik dapat makan. Orang jahat pun sihat. Orang baik pun kadang-kadang tak sihat. Kan merungut orang, saya sembahyang buat pun sakit juga. Dia tu tak sembahyang langsung, sihat pula dia. Kayak gitu kadang-kadang. Saya sembahyang, naik basikal juga dia. Tak sembahyang, Mercedes pakai. Tak sembahyang. Banyak pula duit dia. Lawan Allah Ta'ala. Pangkat tak turun-turun dia. Macam faham je. Begitulah dia. Kita terlupa kadang-kadang kesihatan yang Allah beri itu bukan rahmat. Itu istidraj namanya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami istidrajkan mereka sehingga mereka tak perasan dan tidak tahu. Dan aku biarkan saja mereka. Sesungguhnya tipu daya aku itu memang amat kuat, amat berat. Jangan perasan. Jangan kata sihat, tak semayang-semayang, lagi sihat. Lagi gemuk. Lagi semayang, lagi sakit. Satu orang itu kena tangkap BPR. Dia pun semayang. Hajat ni. Merungut dia. Kena tangkap juga. Ada semayang, mungkin tangkap juga. Ada orang melaporkan saya, orang hidup lagi ingin tangkap. Tapi nasib baik dia baru ke Mekah buat umrah, tak lekat kes tu saja. Tapi maknanya sebelum itu kan merungut dia. Dia sudah buat salah, ingat hatinya boleh minta ampun hari itu juga. Perlu diingat pesan-pesan lah kita ni. Kita ni kerja dengan satu swasta kerjaan kita pun meluluskan satu projek, dihadiahkan orang duit 400,000. Kita pun berilah rumah sewa 4 pintu. Satu pintu dapat 500 bulan, 4 pintu 2,000 kan. Kita pun senang. Tak lama kita pun pencen, nak bertobatlah kita kepada Allah Ta'ala. Tolak tobat kita itu selagi rumah sewa itu tidak dihadiahkan kepada orang punya dunia. Boleh tak agaknya rumah sewa 4 nak pergi orang balik. Anak-anak pun dah mati apa aku 4 pintu ke depan ni. Dia fikir bila pula mati orang tua. Kita pun mati. Kita tanggung di padang mahsyar besok. Anak makan haram kita yang tanggung. Dalam kubur dah tanggung dah. Taubat kita Allah Ta'ala tolak. Pasal yang ni kita tak taubat ini. 4 pintu ni. Ingat hati boleh beli syurga macam RM1,000. Kenduri tak malam boleh masuk syurga tu. Sebab kenduri lah buang masa ni. Yang untung orang masjid tu. Nuri. Alhamdulillah. Bagi seorang RM10 pula malam-malam. Lagi bagus. Tampung tinggi-tinggi sikit. Tengok RM10 nampak saja. Begini. Yang penting kita lah beramal. Harap kenduri tu. Saya tak harap kenduri tu.
Pasal banyak orang tak faham konsep membaca Fatihah itu konsep. Dia hendaklah berniat itu pun kalau Allah Ta'ala terima Fatihah. Kalau orang datang Fatihah tak betul, untuk dia pun tak dapat nak bagi seorang. Kita hadiahkan pahala kita kepada sedap nak hadiah. Kita banyak tak pahala kan ketika orang ni. Banyak. Kita tu banyak tak pahala bagi orang. Kita kalau duit banyak bagi orang, duit tak ada bagi orang. Duit RM1 tambah RM1 ni, lalu tong nak terima. Mampu tak ada orang. Memang takkan bagi je. Kau tak boleh ke? Mana begini? Sambang ni. Begitu akhirat. Mudah ke? Kita sedekahkan pahala kita. Sedap sedekah pahala. Banyak mana pahala kita ada? Pahala kita tak cukup. Tu dia. Ini pula nak sedekah pahala orang mati tu. Orang mati tak semayang tak tidak. Kita nak sedekahkan pahala. Sedekahkan pahala usaha yang mati. Dia tanya kau hidup kau semayang tak? Tu. Kau suruh tak payah. Nak mati buang kat suruh tak payah. Masih hidup tak pernah suruh pun. Ke masjid. Bila mati kita semayang masjid. Masjid menyampah dengan muka dia. Siapa nak datang masjid tu lupa dia. Hidup kan datang, mati kan datang. Tak pelik. Sama juga kita dah hidup tak pernah mengaji pun. Dalam kubur nak mengajar dia. Dalam kubur nak terlebih nak ajar orang mati tu. Dia apa benda? Itu sebabnya setengah-setengah imam takin terjemah cakap Melayu. Dulu kan cakap Arab semua. Saya kecil tu tak boleh cakap Melayu. Ini je cakap Melayu dulu cakap Arab semua. Ada orang komplain. Dia kata pasal apa macam cakap Melayu, cakap Arab ni. Dia lah orang cakap Arab. Takin cakap Arab. Iza ataka al-malakani. Dia datang kepada dua malaikat. Fasalah ada soal. Malaikat cakap Arab. Kita ngomong mana jauh. Maka terpaksa imam terjemah. Kan takin cakap Melayu. Bila datang kepadamu dua malaikat, maka janganlah kamu terperanjat. Jauhlah dengan tenang-tenang. Mana mau tenang? Tenang ke? Datang malaikat. Tenang. Mau tenang-tenang gitu. Itu dia. Maka cakaplah Melayu. Dia lupa dalam kubur pun malaikat tanya cakap Arab. Ada ke malaikat cakap Melayu? Ma rabbuka. Orang Minangkabau. Nanti saya uraikan kemudian bab itu. Itu bab Malikul Yaumiddin tu. Bab Malikul Yaumiddin. Lagi 3-4 bulan. Panjang Malikul Yaumiddin tu mungkin saya terangkan panjang. Saya akan huraikan di padang mahsyar berapa lama duduk di padang mahsyar. Syurga dan neraka, kahwin bidadari bagaimana. Orang lelaki nak tunggu bagaimana rupa bidadari tu. Bidadari tu maknanya kalau diunjuk di muka dunia ni, terang dunia dengan nama ini. Bidadari tu ditunjukkan muka dunia ni, terang dunia ni, hebat. Sebabnya orang pandang bidadari orang lawa tu. Nabi sebab dari kemudian tunggu dulu, betul. Itu Ar-Rahman. Letak lagi ni. Jadi Ar-Rahman tadi ni luas. Beramal tak beramal, binatang semua makan belaka. Kalau kemarau semua tak makan. Semut-semut pun tak makan kalau kemarau, tak kira. Tanggung sama. Ada orang tanya saya. Ustaz dia kata, bagaimana keadilan Allah Ta'ala tu? Adil Allah. Tetapi aksiden dia kata, kanak-kanak pun mati sekali. Kanak-kanak kan tak berdosa. Soalan. Kalau begitu, binatang-binatang pun tak berdosa. Lagi tak berdosa. Kalau kemarau, lembu elok tenang aja. Tak mati lembu tu. Binatang dia tak ada masalah. Mau dia. Mana rasa semua. Bila kemarau semua mati. Terbakar habis. Hanyut semua. Itulah. Pasal adilnya kita ni kadang-kadang kanak-kanak tak berdosa. Pasal apa dia kena? Dia kepala kita kan begitu. Kalau begitu, binatang-binatang ni tak ada yang sakit. Tapi binatang-binatang pun sakit juga. Bila kena penyakit, ayam kan sakit mati ke semua. Kalau begitu, nak selalu adil, aksidennya kanak-kanak ke tepi semua. Elok, relax. Beratur semua kan. Itu Ar-Rahman. Maka rahmat Allah Ta'ala itu, dia kata, rahmati
sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului kemarahanku. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Dan rahmat Allah Ta'ala itu segala-galanya. Hujan turun itu rahmat. Adanya matahari, adanya bulan itu rahmat. Dalam bab bulan dan matahari, saya uraikan nanti dalam bab al-alamin. Bagaimana luasnya alam ini nanti. Planet dipanggil Bima Sakti atau sebagainya akan dihuraikan dalam bab al-alamin nanti. Bagaimana ciptaan Allah maha luas itu. Alam yang sangat luas ini di mana hujungnya. Di mana letaknya bulan, bintang-bintang yang terlalu luas itu. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim maha mengasihani di akhirat saja. Kalau Ar-Rahman, Rahman Allah Ta'ala tak sepenuhnya. Ar-Rahim ini, Ar-Rahman sepenuhnya. Ar-Rahim ini hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ar-Rahman kalau manusia, Ar-Rahman ni kalau nisbah kepada manusia, dia ni pemurah secara umum begitu. Ar-Rahim ini hanya tertentu. Maknanya Allah Ta'ala sayang orang-orang yang beribadat, orang yang beramal saleh, orang yang suka bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah. Itu Rahim. Dan Rahim ini di akhirat sahaja. Ar-Rahman di dunia sahaja. Maka dengan demikian, dua sifat ini, sifat Rahman dan Rahim, ada perbezaannya. Kalau Rahman itu di dunia, pemurah. Mengasihani di akhirat. Ini tuan sayang. Pasal orang yang sentiasa berbakti kepadanya. Walau bagaimanapun, kita lihat rahmat Allah Ta'ala ini, ya, rahmat ni. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat pada orang yang berbuat baik. Itu sebabnya kita ini beramal sahaja tidak boleh melayakkan masuk syurga. Tetapi rahmat Allah saja yang menyebabkan kita masuk syurga. Nak diharapkanlah amalan kita memang tak harap. Banyak mana tak harap. Teringatlah kita sejarah zaman Bani Israel dahulu, seorang beramal 500 tahun. Nabi menceritakan nanti di padang mahsyar Allah Ta'ala perintahkan malaikat masukkan ia ke syurga kerana rahmatku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin masuk ke syurga ini kerana amalanku. Itu. Aku tidak mau masuk syurga bukan kerana rahmatmu. Tak apa. Timbang mata sendiri dengan amalan 500 tahun itu. Tengok-tengok berat mata daripada amalan. Berat rahmat Allah lagi. Masukkan ia ke neraka. Ya Allah, ya Tuhan, ku tarik balik nama kaya. Biarlah aku masuk ke syurga-Mu kerana rahmat-Mu. Sama ni seorang pemuda bertemu Rasulullah SAW. Dia kerjanya mencuri kain kafan orang. Itulah kerjanya. Pantau orang mati, menggali aja. Gali jual. Kain kapan kan baru. Untung sikit. Tak berapa lama, anak dara pula mati. Dia pun gali, curi kain kapan. Malam dia bermimpi, engkau sanggup meninggalkan aku, bertemu dengan Allah dalam keadaan bertanyang bogil. Terperanjat dia. Bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Apa hal dia kata? Berat sangat dosa aku ya Allah. Ya Rasulullah. Apa dosamu? Dosaku lebih berat. Apakah dosamu lebih berat daripada bumi dan langit? Lebih berat daripada itu ya Rasulullah. Lebih berat daripada langit lagi, lebih berat daripada bumi lagi. Apakah dosamu itu lebih berat daripada rahmat Allah? Tidak ya Rasulullah. Kan dia begitu. Apa dosamu? Aku menculikkan kapan orang Rasulullah. Allah tak ampunkan dosamu. Nabi pun marah.
Dia pun balik. Dia pun doa, ya Allah ya Tuhanku, kalau benar-benar kau tak ampunkan dosa aku ya Allah, turunkanlah api dari langit, dia menyambar aku, biar aku mati lah dia. Tetapi kalau kau ampunkan dosaku ya Allah, sampaikanlah wahyu kepada baginda Rasulullah untuk menyampaikan kepada aku. Tiba-tiba sampai wahyu kepada Allah, ampunkan dosa. Kan rahmat tu. Nah, yang demikian kita hendaklah sentiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berhenti setakat ini. InsyaAllah sambung lagi selama akan datang. Ar-Rahman Ar-Rahim sambung lagi sikit, barulah sambung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin itu pun panjang juga. InsyaAllah kita akan selesaikan surat mungkin insyaAllah. Sekian dulu untuk pagi ini. Saya ada surat ke-10 ni. Mudah-mudahan bertemu lagi. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim واهدنا بالآيات من ذكر الحكيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.